أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Yang saya hormati Puan Ann selaku moderator kita pada malam ni. Tidak lupa juga Puan Bonda Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI, AJK-nya, ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita bersama-sama untuk merungkai beberapa topik di dalam kitab Al-Muhimmah. Mudah-mudahan ada muhimmah dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan muhimmat yang akan kita ambil daripada kitab ini akan dijadikan satu benda yang muhim jiddan di dalam kehidupan kita dengan daripada muhim-muhim yang lain, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita bermula muka surat yang ke No, tolong. Pasalnya minggu lepas pergi 30 Johor. Ustaz. Oh, Saya- 30. Ustaz punya muka surat 30 macam tu. surat 30. Ia sanset lopak. Kita punya Kak Muda? Kita punya muka surat 81. Okey. Satu. Okey, ini kat mana tadi? Yang itu kat mana? 30 tu kat mana? Yang pertama tu ke Ustaz? Kalau salah mengetahui hukum segala. Dekat ayat mana Kak Muda? Itu pergi JB tak bawa buku. Pertama tu Hendaklah kau pindahkan perempuan yang beragama. Situ Situ Oh, ya. Betul Ustaz. Hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 30 kitab saya. Kitab ibu-ibu. 81 Ustaz. 81. 81. Sila tengok dan sila perhati dan jangan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dia sebut di sini iaitu hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama yang soleh. Maksud beragama ni bukan mengaji sekolah agama. Walaupun dia mengaji MRSM, walaupun dia mengaji sekolah SASA, walaupun dia mengaji sekolah Semawet Labu, walaupun dia mengaji sekolah apa? Sekolah sains, sekolah sains mana-mana. Kalau dia ada agama dalam dirinya, ianya lebih mustahak dipilih daripada orang yang mengaji sekolah agama yang tidak ada agama padanya. Jadi maknanya pilih yang beragama. Saya yakin ibu-ibu yang ada dalam ni ialah ibu-ibu yang beragama. Saya yakin. Sebab keberadaan ibu-ibu, keberadaan makcik-makcik, keberadaan kakak-kakak, keberadaan tuan-tuan dan perempuan dalam majlis ilmu agama ni, maknanya tuan-tuan dipilih, ibu-ibu dipilih oleh Allah SWT untuk diberikan agama di dalam kehidupan. Sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah kata, Nabi sebut, sesiapa yang nak diberikan kebaikan, maka diberi faham akan agama. Makna dia beragama. Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah tahniah semua ya. 46 orang yang ada dalam ni, semuanya beragama. Masya Allah. 46, 48. Masya Allah. 48 orang dalam ni, semuanya beragama. Alhamdulillah. Jadi, disuruh kepada kita untuk memilih perempuan yang beragama yang soleh. Apa maksudnya? Yang takut akan Allah Ta'ala. Lagi yang mengekali. Nampak tu? Takut kepada Allah. Yang kedua, dia kekal di dalam apa? Di dalam berbuat ibadah. Lagi menjauhkan akan segala yang diharamkan oleh yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Maknanya, dia kekal ibadah. Ibadah dia ni konsisten. Dia bukan ibadah dalam bulan Ramadan saja. Dia bukan hanya ibadah di sewaktu dia berada di tanah suci saja. Tak. Ibadah dia itu dikekalkan di dalam kehidupannya. Maka dia menghindarkan dirinya daripada benda yang diharamkannya.
bahkan dia terus mentaati Allah di dalam kehidupannya, maka itu orang yang beragama. InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Kita kan, saya nak ajar kepada ibu-ibu. Kalau dalam majlis ilmu, kalau dalam majlis ilmu, ada ustaz-ustaz akan sebut, ustazah-ustazah akan sebut, ada ciri-ciri orang-orang yang soleh ataupun cerita-cerita tentang syurga, cerita-cerita tentang kebaikan, cerita-cerita tentang kelompok-kelompok manusia yang baik. Tolong selit doa. Waktu orang sebut tu, sebut apa? Allahumma ja'alna minhum. Wahai Allah, jadikan kami daripada golongan yang disebutkan itu. Macam tu. Kan? Kalau dengar orang cerita-cerita apa-apa tentang kebaikan kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan yang baik, kumpulan-kumpulan yang soleh, ahli-ahli syurga, terus sebut Allahumma ja'alna minhum. Ataupun untuk seorang, Allahumma ja'alni minhum. Pun boleh. Tapi janganlah doa seorang. Kedekut namanya. Doa lah untuk ramai. Kan? Allahumma ja'alna minhum. Senang je. Okay. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian. Maka sabda Nabi SAW. Masya Allah. Terima kasih Puan Anis. Bagus. Ni anak murid yang bagus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Minta maaf Ustaz. Hari tu Ustaz baca sampai tajuk ni, bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya. Lepas tu Ustaz kata sambung. Mana tu? Kat mana? Bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya, maka tak kala menghendaki bercerai keduanya, ia akan dia bertanyalah ia. Hari tu Ustaz baca sampai situ sahaja. Ustaz tak sempat huraikan pun sebab masa kan. Mana? Kat mana tu? Kat mana tu? Bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya, maka tak kala menghendaki bercerai keduanya. Ya akhi. Ni yang menanggung harimau ni Ustaz. Ya, situ. Sampai sini Ustaz, saya tanda. Ustaz tak sempat nak huraikan sampai menanggung harimau ni akan kayu apinya pada zaman kejahatan lidah. Dekat lidah tu Ustaz dah berhenti. Yang lain-lain macam mana? Yang lain tu Ustaz tak baca lagi. Sampai situ je Ustaz saya tanda. Tak, Ustaz yang lain-lain. Orang yang lain. Ustaz cakap Ustaz punya buku dalam page 30. Tulis, Ustaz suruh tulis muka surat 30. Sekejap. Betul lah tu, atas tu. Kan Ustaz kan, atas tu kejahatan lidah dan bertanya iya. Mana tu? Sampai situ je Ustaz baca. Lepas tu Ustaz cakap sambung minggu depan. Sekejap nak cari. Ulang sekali lagi sebut. Baca kat tempat tu. Bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya. Okay dah. Baik. Jumpa dah. Baik. Okay, sama-sama. Minta maaf Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban. Dengan pujinya iaitu marhaban. Apa maksud marhaban? Marhaban ni sampai satu ketika, sampai satu tahap kasih. Dia ada dua. Satu lagi ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ni satu penghormatan kepada orang yang hadir ke rumah kita ataupun orang ramai kat kita. Ahlan wa sahlan ni dia bukan sewenang-wenangnya untuk nak diberikan penghormatan kepada orang, melainkan dia orang yang nak menyambut tetamu itu menawarkan, dia kata ahlan wa sahlan. Apa maksud? Engkaulah ahli keluargaku yang akan aku permudahkan urusanmu. Tu dah sampai tahap ni tu. Itu maksud ahlan wa sahlan. Cuma marhaban ni maksudnya apa? Dia ambil daripada turahibu. Turahibu ni maksudnya apa? Mempersilakan ataupun merahmati dan menyayangi orang yang hadir. Jadi kalau kita dengar respon daripada orang Arab, contohnya dia invite kita. Dia kata apa? Mainlah rumah aku.
aku buat makan-makan. Kan? Dia kata, mainlah rumah aku buat makan-makan. Lalu bila kita sampai dia kata, marhaban. Maksudnya dia sayang sungguh kat kita. Dia besar hati tu. Dia besar hati mengalu-alukan kedatangan kita dengan penuh kasih sayang. Kalau orang sebut marhaban tu seronok. Tetapi kalau dia sebut ahlan, ahlan, ahlin, ahlin. Kalau Arab Saudi dia sebut ahlin, ahlin. Kalau Arab Mesir dia sebut ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Cuma kalau gaya bahasa disebut tu ahlin, ahlin maksudnya dia memang mengalu-alukan kita sangat. Bahkan dia anggap kita ni macam adik-beradik dia. Oh, hebat tu. Kan? Kalau yang selalu mengajak macam tu, maka kita seronoklah pergi rumah dia. Kalau dia sebut marhaban. Marhaban ni maksudnya apa? Bukan berzanji kita marhaban tu. Tak. Marhaban ni maksudnya apa? Kami sangat-sangat menyayangi kamu yang hadir. Sebab tu, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Ramadan. Kita guna marhaban tu sebab apa? Memang kita cinta sungguh-sungguh. Kita kata apa? Marhaban ya Rasulullah. Apa maksud marhaban ya Rasulullah? Kami cinta kau wahai Rasulullah. Marhaban ya Ramadan. Kami cintakan dan kami mengalu-alukan kau Ramadan. Cuma disebutlah ni dengan pujian marhaban dan bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya dan adalah perempuannya ia pun dengan menanti dia. Maka datanglah saudaranya bermula kayu api itu ditanggung di atas belakang tengkuknya. Maka memasukkan ia akan saudaranya dan memberi makan ia akan dia. Dan padahal isterinya itu bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya. Maka tak sekala menghadapi bercerai keduanya, ia akan bertanyalah ia akan saudaranya itu daripada barang yang melihat ia daripada menanggung harimau akan kayu apinya pada zaman kejahatan lidah. Dan bertanya ia daripada menanggung akan kayu di atas belakang tengkuknya pada zaman yang lemah lembut lagi manis lidah. Maka apa jua sebab padanya? Maka menjawab ia, ya akhi, hai saudaraku, telah disempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteriku dan adalah aku sabar atasnya cercanya dan kesusahannya. Maka memudahkan Allah SWT bagiku akan harimau yang telah engkau lihat ia yang menanggung ia akan kayu api itu sebab sabarku atasnya. Kemudian berkahwin aku akan perempuan yang soleh ini dan adalah aku di dalam kesenangan dan sentosa. Maka putuslah daripada aku harimau. Maka berhajatlah aku, yakni berkehendaklah aku bahawa menanggung di atas belakang tengkukku kerana kesenanganku serta perempuan yang soleh ini. Intaha. Masya Allah. Apa maksud cerita ni? Dia kata, walaupun dalam kesusahan sekalipun, apa nak berlaku di atas tengkuk badan ni, apa nak jadi susah, apa nak jadi bahaya, apa nak jadi menderita sekalipun, kalau boleh sabar atas karenah perempuan tu, kira okey lah. Memang sabar yang begitu hebat. Tak ada dah sabar yang paling bagus. Waktu tu kita boleh sabar atas apa yang ada pada perempuan kita, ada isteri kita. Pada isteri kita tu kita sabar sungguh-sungguh. Ui, jangan main-main oh. Kan? Cerita perempuan ni jangan main-main. Masya Allah. Kan? Jangan main-main. Sebab apa? Sebab di atas kata-katanya, di atas perbuatannya, kadang-kadang boleh menyakiti hati kita. Sabar. Pelan je lah. Tak payah duk kalut-kalut sangat nak marah dia. Tak payah nak ambil hati sangat apa yang dia buat. Tak payah ambil hati lah. Telan sungguh-sungguh. Sebab dia tu dah banyak susah. Dah banyak berkorban untuk kita. Dah banyak berjaga malam untuk kita. Dah banyak berkorban masa, nyawa dan tenaga untuk kita. Sabar je lah. Jadi dalam keadaan tersebut, maka orang perempuan ni kena berwaspada. Dia kata kena berwaspada. Jangan sampai si suami tu dia pedak, dia cerai bang. Bahkan dia cari orang perempuan yang solehah daripada yang biasa. Faham tak? Maksudnya macam tu. Maknanya jangan sampai, sebab tu dia sebut intaha. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai dia tarik handbrake, dia berhenti, bahkan dia berpisah dengan kita, dia cari orang perempuan yang lebih baik daripada apa yang kita dah buat kat dia. Dia cari yang lebih baik, dia cari yang lebih soleh, dia cari yang lebih agama daripada apa yang kita dah buat kat dia. Tu dia. Tu terang dalam bahasa
dalam bahasa orang Kedah tu. Sebab bila saya terang ni, saya teringat kata-kata ustaz saya, tok guru saya, dia terang macam tu. So saya pun ambil sikit cara dia terang tu, saya selit kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut kita redha je lah. Jangan sampai bercerai-berai, jangan. Kalau boleh jangan bercerai-berai. Jangan. Benda yang paling Allah benci terhadap benda yang paling halal, benda yang halal dan benda yang paling Allah benci di dalam halal tersebut, apa dia? Talaq, perceraian. Benda cerai ni memang halal, tetapi itu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Jadi maknanya, kalau boleh elak-elakkan daripada berlakunya perceraian. Begitu, insyaAllah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Maka tak sekala selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan derhakakan suaminya dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala lelaki yang berkahwin. Demikian lagi mengetahui pula kelebihan atasnya sebab berkahwin. Maka segianya engkau amati dan engkau sungguh-sungguhi saudaraku akan sifat perempuan yang sunnah dipilihnya akan dia, lagi yang akan jadi mengekalkan bertaulan dengan dia dan supaya boleh bersama-sama dengan dia, maka iaitu di 8 perkara. Dia kata ada 8 perkara yang hang kena faham sungguh-sungguh, yang hang kena amati sungguh-sungguh, yang hang kena ambil tahu sungguh-sungguh dengan 8 perkara ni. Yang pertama, hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama, yang soleh, yang takut akan Allah Ta'ala, lagi yang mengekali berbuat ibadah, lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan. Telah bersabda Nabi SAW, tunkihul mar'atu li arba'. Dia tertinggal li arba'. Tolong tulis li arba'. Tunkihul mar'atu li arba'. Lam alif, kemudian letak hamzah di atas alif, kemudian ra, ba'in, li arba'. Tunkihul mar'atu li arba'. Lima liha, sebab hartanya. Wali jamaliha, sebab kecantikannya. Wahisabiha, sebab hartanya. Sebab apa? Sebab hartanya. Sebab keturunannya. Wali nasabiha tu, dia bukan wali hisabiha. Wali nasabiha. Kena perbetul. Wali nasabiha. Lima liha dah. Kan? Wadiniha, demi agamanya. Agama letak belakang sekali. Cuba tengok cara hadis Nabi ni. Dia letak agama belakang sekali. Sebab apa letak agama belakang sekali? Sebab selalunya orang tak pandang sangat beragama. Orang pandang cantik. Orang pandang harta benda lagi. Tengok orang perempuan tu pakai iPhone 14 Pro Max. Ui, kaya dia ni. Mesti anak orang kayangan ni. Mesti anak orang T20 ni. Oh, konon. Tanya sikit, tinggal mana? Kita orang tinggal di Kota Damansara. Ayah siapa? Ayah kita Tan Sri. Oh, mak kita? Mak Puan Sri. Oh, gitu. Ada berapa adik-beradik? Ada 3 je. Oh, ya ke? Ayah kerja kat mana? Ayah kerja kat menara ni. Oh, gitu. Okay. Jadi maknanya, dalam keadaan tersebut, maka kita fahamlah ramai yang orang mementingkan harta. Yang kedua orang penting apa? Orang penting cantik. Tengok hidung. Amboi hidungnya macam seladang, macam seludang, macam apa tu? Macam paruh burung kakak tua. Masya Allah. Hidung dia tinggi. Mata biru. Masya Allah. Padahal pakai contact lens. Kening, Masya Allah, kening dia, bulu mata dia rentik, padahal maskara. Penipu, kan? Jadi maknanya tak asli, dia tak original. Sebab apa dia tak original? Sebab dia adalah orang yang disebut sebagai tabarush. Wala tabarujal jahiliyatil ula. Quran kata, wala tabarujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarush di dalam apa? Di dalam perhiasan kamu. Maknanya apa? Maskara ni bukan asli pun. Dia yang tempek.
Dia puas sikat ni, puas sikat bulu mata ni nak bagi lentik. Tak lentik, memang keturunan tak lentik. Han nak lentik apa lagi? Kan? Nak bagi cantik lah ustaz, nak bagi orang berkenan. Nak bagi orang berkenan, maknanya nak goda orang lah. Ya, nak goda orang, bagi orang nampak cantik kita ni. Ya, sekarang ni tak cantik lah, cantik juga, tapi biasa-biasa je. Nak bagi luar biasa. Pula. Muka tak putih mana pun, kan? Cuma pakai macam-macam. Dia punya apa, aksesori dia tu hebat. Ya Allah. Banyak pula ni gambar ikon gelak ni asal ni. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut dia mementingkan kecantikan, maka dia banyak hias muka dia. Wow. Yang ketiga, orang pilih apa yang ketiga? Yang ketiga orang pilih keturunan. Tengok mak dia kerja apa, dengan ayah dia kerja apa, orang pilih keturunan. Tetapi jarang-jarang orang pilih bab agama. Kalau dia pilih bab agama, maka dia adalah orang apa? Orang yang akan mendapat apa? Mendapat harta. Nescaya dia akan berjaya menjaga harta. Dia akan boleh menjaga kecantikannya. Dia akan boleh menjaga keturunan disebabkan dia memiliki dan mencari orang yang beragama. Tu dia. Tapi jarang orang pilih bab agama ni. Agama ni lah sekali. Dah tak ada dah kena tinggal dengan perempuan cantik, dah kena tinggal dengan perempuan hartawan, dah kena tinggal perempuan yang tak ketahuan, baru dia cari agama. Dia kata nak cari ustazah lah. Ustazah tu bukan confirm beragama, ustaz tu bukan confirm beragama. Kan, macam kita sebut tadi. Orang yang mengaji universiti Islam, universiti yang agama, belum tentu dia beragama. Kan, belum tentu. Agama ni Allah punya kerja. Allah yang masukkan takwa dalam hati kita. Allah yang masukkan agama dalam hidup kita. Allah yang masukkan Islam dalam hidup kita. Allah yang memasukkan iman dalam hati kita. Ini yang orang yang beragama. Boleh jadi dia mengaji mana? Dia mengaji biasa. Dia mengaji UK. Dia mengaji UK. UK tu United Kingdom. Mengaji apa? Mengaji accountant di sana. Balik kerja di Petronas. Tapi pakai tudung labuh. Pakai sarung tangan. Pakai handsock. Pakai apa? Pakai tudung labuh. Pakai apa lagi? Pakai stokin. Pakai habis tutup aurat dia ni. Tapi kerja di Petronas. Tapi tak ada agama, tapi tak mengaji bab agama pun. Cuma hidup dia yang ditarbiah oleh ibu dan ayahnya di rumah dengan environment agama. Maka dia jadi orang yang beragama. Kan? Begitu ceritanya. Jadi maknanya, tengok-tengok ni kerja mana kak? Kakak ustazah kat Eta. Kita orang bukan ustazah. Habis kakak macam ustazah ni pemakaian. Macam je ustazah. Kita biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Ya ke biasa-biasa? Dengar azan. Allahu Akbar. Jom kita pergi makan dulu kak. Tak ada. Kita orang nak pergi semayang kejap. Masya Allah. Maknanya dia orang yang beragama. Kan? Kalau sesiapa yang bujang, kalau jumpa orang yang macam ni, kahwinlah elok. Kahwin dia elok. Dapatkanlah dia. Sebab dia adalah seperti mana kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata' mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang soleh. Wanita macam mana? Dunia seindah hiasan adalah wanita soleha. Macam tu. Jadi maknanya dapat. Okey, jadi berusahalah ke arah tersebut. Yang tu untuk orang yang wanita hiasan dunia. Okey, jadi maknanya apa? Maknanya itu untuk orang yang bujang-bujang ya. Ini bukan untuk orang yang nak menambah-nambah ya. Tak. No way. Okey. Kemudian dan lagi sabda Nabi SAW. Artinya berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya, maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa berkehendak akan perempuan kerana hartanya dan kerana elok rupanya, nescaya diharamkan akan hartanya dan eloknya
yakni ditegahkan akan hartanya dan eloknya, dan barang siapa berkahwin akan dia kerana agamanya, nescaya diberi rezeki oleh Allah akan dia, akan hartanya, akan eloknya. Masya Allah. Allah kata apa? Kalau hang pilih bab agama ni, Allah akan bagi rezeki. Allah akan bagi jadi dia elok. Allah akan bagi dia jadi baik. Sebab apa? Hang pilih agama. Sebab hang tertarik dengan agama. Allahu Akbar. Ayat lain ada tak Tuhan sebut macam tu di dalam Al-Quran? Ada? Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah kamu akan agama Allah. Nescaya Allah akan bantu kamu dan berkhidmat kepada kamu. Masya Allah. Jadi maknanya bantu diri kita untuk dekatkan diri dengan agama. Termasuk perempuan yang beragama. Macam tu. Kemudian. Dan faham daripada dua hadis ini bahawasanya sedianya bersungguh-sungguh memilihi akan perempuan yang mempunyai agama, kerana berkahwin dengan dia itu menolongi akan berbuat ibadah dan lagi menolongi akan mendirikan agama. Sebab apa? Bila kita pilih orang yang beragama ni, akan membantu kita sekurang-kurangnya mengingatkan kita untuk beribadah. Kahwin dengan dia, kan? Kahwin dengan dia, dia kata apa? Bang, bangun bang, tahajud bang. Nampak ralik, nampak ni, tak bangun pun. Dia sungguh. Dia bangun sendiri, tak perlu kita kejutkan. Dia pun bangun sendiri. Dia kata, bang, bangun bang, tahajud bang. Okay. Kita pun bangunlah. Kelip-kelip mata, garu-garu mata, bangunlah kita. Dia yang mengingatkan kita kepada Allah. Kan cantik tu. Kan? Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya, untunglah. Itu orang panggil apa? Bonus. Mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kepada ibadah, mengingatkan kita akan sunnah, mengingatkan kita akan kebaikan, mengingatkan kita untuk dekatkan kepada Allah. Tengah-tengah nak kereta ni, kita kata apa, kuah ajak kereta depan ni. Bang, cakap elok-elok bang, anak ada ni, tak baik bahasa macam tu, nanti anak ikut. Nampak? Dia ingatkan kita. Masya Allah. Kan sonok macam tu. Jadi, membaiki kita punya akhlak menjadi baik. Macam tu. Kan? Siapa suka macam tu, sila angkat tangan. Siapa suka tegur suami dia, sila angkat tangan. Tak payah cakap, tak payah. Angkat tangan je. Masya Allah, hebat. Masya Allah. Tahniahlah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan ibu-ibu, kakak-kakak, para isteri yang ada dalam ni, ada kesan dan ada satu kebaikan yang menyumbang ke arah syurga bersama dengan pasangan. Mudah-mudahan macam tu. Allahu Akbar. Allahumma amin. Allahumma ja'alna minhum. Sebut macam tu. Okey. Jatuhkan tangan. Terima kasih. Masya Allah. Barulah seronok. Ada respon. Sudah jatuh tangan. Tak payah angkat tangan dah sangat-sangat. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian, dan keduanya, sunnah memilihi akan perempuan yang baik perangainya, kerana adalah yang demikian itu menolongi akan menyelesaikan pada berbuat ibadah, kerana perempuan yang jahat perangainya dan jahat lidahnya adalah mudaratnya, ia terlebih banyak daripada manfaatnya, dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta'ala daripada awliya dan salihin. Dia maknanya pilih yang berakhlak, pilih yang baik, yang bagus, macam tu. Akhlak dia pun baik, tak adalah teruk-teruk sangat, kan? Cakap pun baik, dia jaga lidah dia tak suka dengar ngumpat-ngumpat, dia tak suka dengar mencarut-mencarut, dia tak suka dengar maki hamun, dia tak boleh dengar maki hamun, dia suka dengar perkataan yang baik-baik je. Baguslah tu. Baguslah kan. Okey. Allahu Akbar.
Boleh semua InsyaAllah. Jangan marah saya tau. Saya cerita bab kitab Jangan marahkan saya. Siapa marah, baliklah Bukit Merah. Okay? Kemudian, dan telah berkata oleh setengah daripada ulama Arab, jangan kamu berkahwin akan segala perempuan yang bersifat 6 sifat. Tu dia. Jangan kahwin dengan perempuan 6 sifat ni. Dengar elok-elok makcik, oi. Kalau anak-anak kita ada 6 sifat ni, tegur awal-awal. Supaya mereka dah ditegur oleh ibu dan ayahnya. Apa dia? Yang pertama, al-ananah. Iaitu perempuan yang membanyakkan geluh gesah dan membanyakkan mengadu-ngadu akan halnya pada hal ia sentiasa menghiasi akan dirinya. Maka berkahwin dengan perempuan yang demikian itu menyakitkan hati lagi tiada peroleh di dalamnya kebajikan. Tu dia. Al-ananah ni apa? Suka duk mengadu. Tengok dia tu, tengok dia tu, tengok dia tu, tengok dia tu. Dia tu apa ni bang? Tengok dia tu, tengok dia tu. Anak pergi sekolah, nanti bila dah suami selalu duk biak orang perempuan macam ni, kan, bila anak pergi sekolah, padahal anak tu tergelincir. Apa maksud tergelincir? Dia jatuh lah. Anak terjatuh di sekolah. Bibiak ni sampai merah. Bila balik, anak cakap, mak tadi terjatuh. Mak dia kata, ada orang pukul ke? Anak pun tengok macam tu sebab selalu dimanjai. Anak kata apa? Ada kawan tolak. Kawan mana tolak? Abang tengok ni bang, ada orang tolak. Anak kata, abang kena pergi sekolah, pergi serang sekolah. Oh, letih lah. Letih lah. Pergi tanya cikgu kata tak ada orang tolak lah. Dia jatuh tadi pun, dia jatuh kat meja dia sendiri. Tak ada orang buat apa-apa pun. Dia sendiri yang tergelincir jatuh. Tak ada orang kacau dia pun. Ya ke? Siapa saksi? Ni semua orang saksi. Ya ke? Hang tipu. Sebab apa? Selalu dimanjai. Jadi maknanya itu pun kena berhati-hati. Ada kes macam tu. Ada kes macam tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian. Dan keduanya, yang kedua al-mananah. Yang pertama tadi al-ananah. Yang kedua al-mananah. Saya sebut al-mananah. Al-mananah ni apa? Iaitu perempuan yang banyak membangkitkan atas suaminya dengan katanya, aku berbuat kebajikan begini-begini akan dikau, padahal engkau tiada kebajikanmu kepada aku. Dia selalu apa? Dia selalu mengungkit. Dia selalu sebut kebaikan dia dan dia tak nampak kebaikan suami dia. Dia kata, abang tengok abang, saya yang buat ni, you tak ada pun. I banyak buat jasa kat you tak ada pun jasa. Ui. Hang kahwin berapa lama dah? 25 tahun dah kahwin. Tapi abang tak ada satu pun jasa kat I. Ui. Apa cakap macam tu? Dia kata tengok I membesarkan anak. Semua I buat. I pergi bersalin sendiri. You tak ada. You masuk hutan, keluar hutan yang you tahu. I buat semua. Rumah ni I bersih. Rumah ni I cat sendiri. Semua I buat. You tak ada apa pun. Oh, tak ada apa. Dia menidakkan kebaikan suami dia. Bahaya. Namanya al-mananah. Al-mananah nama dia. Dan yang ketiga al-hananah. Bukan ya hanana. Al-hananah. Jangan bubuh nama anak ni tau. Jadi bubuh nama anak ni pula. Nurul Hananah. Kau bubuh. Bubuh. Maknanya apa? Mari tengok. Iaitu perempuan yang ingin kepada suaminya yang lain dan ingin kepada anak daripada suaminya yang lain. Inilah setengah sifat yang wajib menjauhkan daripada berkahwin dengan dia. Dia kahwin sat dengan suami dia, dia kata apa? Teringin nak laki lain. Dia tak main dah laki dia tu. Dia nampak laki orang. Dia teringin nak buat anak dengan laki orang lain. Nampak? Ini namanya apa? Ini namanya al-hananah. Namanya. Dan yang keempat, al-hadaqah. Iaitu perempuan yang gemar akan tiap-tiap sesuatu, maka ingin ia akan dia dan membuat akan suaminya akan membeli dia. Dia kerja nak. Dia tahu anak ni bang. Teringinlah anak tu. Teringinlah anak tu. Sukanya durian bersangkin. Lalu sikit. Sukanya pelang harum manis. Bang, sukanya buah betik tu. Bang, sukanya kedai roti canai tu ada telur goyang kat atasnya bang. Abang, sukanya yang tu bang. Semua dia nak. La ilaha illallah. Pam kali baru tahu. Semua anak mampu kau agak-agak. Laki hang bukan jenis cop duit. Kalau boleh duit tu cop di rumah tak apa kan. Semua dia nak. Nak ni lah bang. I suka lah ni.
Suka cantik, cantiknya, suka ni dapat. Semua dia nak. La ilaha illallah. Woi perempuan, kau jangan macam-macam lah. Agak-agak lah. Okay. Kemudian, dan kelima, al-barokoh. Al-barokoh. Apa tu maksud al-barokoh? Dua makna. Pertama, bahawa adalah perempuan itu sepanjang-panjang hari melonjakkan akan mukanya dan memperhiasi akan dirinya supaya adalah mukanya berkilat-kilat. Tu dia. Tu dia. Aku tak tahu. Aku tak tahu ni. Saya tahu perempuan ni. Dia kata apa? Muka dia tu hari-hari duk make up muka tak habis-habis. Biar bagi berkilat. Nampak cantik. Nampak good looking muka dia. Muka dia tu duduk depan cermin saja. Muka dia jenis duduk depan cermin. La ilaha illallah. Yang ni tampak day. Lama sangat duduk depan cermin. Duduk buat apa? Sampai sejam. Suami kata apa? Suami kata kita sehari pukul 2.30 kita keluar rumah ya. Dia pukul 2 duduk depan cermin, 2.30 tak habis lagi. Dia kata kejap. Bedak kurang ni. La ilaha illallah. Ini namanya apa? Namanya al-barokoh nama dia. Okay. Jadi dan berkeliling dan makna yang keduanya bahawasanya kebanyakan ia memarah. Dia boleh baca dua, burokoh boleh, barokoh boleh. Dia boleh baca dua. Burokoh boleh, barokoh boleh. Okay. Memanglah dalam kitab tulis burokoh. Mengaji depan guru baca barokoh boleh. Tanya guru sebab apa boleh? Dia kata mengikut keadaan. Situasi dia. Ikut situasi. Ikut situasi. Okay. Kemudian. Dan yang keduanya, bahawa kebanyakan ia memarahi atas makanan dan tiada memakan melainkan dengan sendirinya. Dan lagi tiap-tiap sesuatu yang dibahagikan oleh suaminya akan dia, maka mengata ia kurang lagi sedikit. Tiada mencukupkan. Tu dia jenis mengada-ngada bab makan ni. Suami pergi beli sate. Sate apa? Sate Pak Wan. Tahu tak ibu-ibu sate Pak Wan? Sate Pak Wan besar-besar ni, besar-besar. Satu batang RM1.05. Sate kambing, satu batang RM1.05. Besar-besar. Sate sedap. Suami dia bawa balik 10 ya. Suami dia bawa balik 10 batang. Habuan perempuan dia. Habuan isteri dia. Isteri dia tengok-tengok sikit. Belilah banyak sikit. Kedekut. Mengata pula tu. Mengata kat suami dia. Kesian suami dia. Suami dia beli tu tengah-tengah hujan. Teringat kat bini dia. Baju dia basah lencun. Sebab nak beli nak tunggu nak bagi kat bini. Dia balik-balik dia kata apa? Beli sikit kedekut Hang bagi duit kat suami hang nak keluar daripada rumah, hang bagi RM30 lah. Dia buruh minyak RM10, dia beli sate RM15. RM5 dia, ada kat dia. RM5 tu dia makan laksa pagi tadi dengan ayat kosong. Hang tak tahu ke keadaan dia macam mana? Dia tu spend duit teringat kat hang. Dia spend duit teringat dekat hang. Sebab tu dia beli juga. Walaupun dia dalam keadaan basah lencun, dia beli. Sebab dia teringat hang. Dia sampai rumah, hang maki dia. Hang marah dia. Hang kata kedekut piang. Sebab beli sikit. La ilaha illallah. Ini perempuan Ini perempuan. Namanya apa tadi? Namanya Al-Burokoh. Ataupun Al-Barokoh. Adapun yang keenam. Namanya Salakoh. Ataupun Silakoh. Boleh baca tu. Iaitu perempuan yang membanyakkan akan perkataan. Banyak cakap. Cakap banyak. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bermula yang terlebih jahat sifat lelaki itu, iaitu yang terlebih baik bagi sifat perempuan, iaitu 3 perkara. Tu dia. Dia tengok, mari kita tengok lelaki pula. Lelaki yang macam mana yang jahat. Yang pertama, al-bukhlun, iaitu kikir kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu bakhil, maka memelihara akan harta suaminya. Tu dia, bakhil. Tuan tutup mic.
Please, Puan Rafi'ah Yaakob, tutup mic. Okey, tutup mic. Alhamdulillah. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bermula yang terlebih jahat sifat lelaki itu iaitu yang terlebih baik. Yang terlebih baik bagi sifat perempuan iaitu 3 perkara, iaitu pertama bakhil, yakni kikir kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu bakhil maka memelihara akan harta suaminya. Perempuan yang kedekut harta yang diberi kepada dia, suami bagi simpan dekat perempuan. Perempuan ni dia simpan, dia jaga sungguh-sungguh, dia tak nak jadi membazir, dia jaga sungguh-sungguh. Ini perangai baik kepada orang perempuan. Maknanya dia jaga sungguh-sungguh. Suami dia nak guna, nak pergi buat benda yang tak baik, dia tak bagi. Dia kata tak boleh bang, anak kita nak belajar, anak kita yuran nak kena bayar, sekolah dia dah nak kena buka dah ni, baju nak kena beli, pakaian baru nak kena beli, kasut anak kita dah koyak, kita nak kena beli, kita nak kena utama daripada benda yang utama. Oh, bagusnya isteri. Macam ni bagus bagi orang perempuan. Tepuk tangan. Ye, orang perempuan bagus. Bagus dia. Dia kedekut harta suami dia, dia jaga sungguh-sungguh. Dia tak sewenang-wenangnya. Dia tak sewenang-wenangnya nak membazir. Tapi bagus yang tu kan. Macam tu bagus. Tetapi dahlah hang kedekut harta suami hang, tiba-tiba hang nak pergi beli, boleh? Beli baju tanpa pengetahuan suami, beli kasut tanpa pengetahuan suami. Dia kata, I tak apalah, habiskan duit you. Duit you kan duit I. Yang tu mampus. Yang tu bahaya. Yang tu bahaya. Yang tu bahaya. Janganlah nampak macam tu. Suami nak beli tak boleh. Dia beli boleh. Tanpa pengetahuan suami. Oh, jangan. Naya macam tu. Kemudian sikit ya. Dan keduanya az-zahwi ataupun az-zahwu, yakni membesarkan dirinya kerana bahawa sesungguhnya apabila perempuan itu membesarkan akan dirinya maka enggan ia daripada berkata-kata dan tiap-tiap orang perkataan yang lemah lembut, maka demikian itu terpelihara ia daripada cemburu akan dia. Tu dia. Maknanya apa? Suami dia tu kemah dah. Suami dia tu kemah dah. Suami dia tu duk sebut perempuan lain. Oh, bahaya ni. Isteri mana pun marah. Janganlah duk sebut kebaikan orang perempuan lain. Janganlah. Walaupun kakak dia. Jangan. Orang perempuan dia tak boleh terima kita puji orang perempuan lain depan-depan dia. Tak boleh terima. Perempuan mana pun. Sekian dia maklumkan. Kan? Setuju tak? Siapa setuju angkat tangan. Aku setuju. Kalau tak setuju tak payah angkat tangan. Maknanya ramai yang setuju ni. InsyaAllah. Okey. Jadi maknanya di sini dapatlah kita faham bahawasanya dia sendiri dia kata apa? Abang tak payahlah nak sibuk-sibuk perempuan lain. Perempuan you, isteri you ni pun you tak habis makan dia lah. Isteri you ni pun you tak habis makan. You nak sibuk-sibuk perempuan lain pasal apa? Ada tak perempuan lain yang boleh pandai masak macam I ni? Ada tak perempuan lain yang boleh layan you macam I ni? Ada tak perempuan lain yang boleh hebat macam I ni? Ada tak? You nak kalut-kalut percaya orang lain pun nanti dapat bala naya je. Lebih baik kekal dengan I, tak payah duk kalut-kalut nak sibuk orang lain. Faham tak ni bahasa? Suami dia kata apa? Betul lah tu. I saja je melawak, saja-saja je nak gurau-gurau. Bahaya kan? Jangan gurau-gurau, bahaya. Nanti takut dia jadi doa. Faham? Saya nasihat diri saya dan nasihat para suami sekalian. Okey, terus. Dan yang ketiganya iaitu al-jubnu. Yakni penakut kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu penakut, maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiada keluar ia daripada rumahnya dan memelihara akan ia daripada cemburukan akan dia kerana ia takut daripada suaminya. Ni. Kalau perempuan ada jenis sifat penakut, bagus. Takutlah nak keluar rumah, takutlah nak buat kita sorang-sorang, takutlah nak pergi bubuh minyak kat stesen minyak. Dah lah tak pandai. Suami kita je yang bubuh minyak, kita tak pandai. Harap bangla tu nanti depa pula RM5. Tak nak lah. Tak nak keluar rumah lah, duduk rumah je lah. Duduk rumah.
Duduk rumah. Orang perempuan kalau ada sifat penakut macam tu bagus. Dia takut lipas. Suka bagus. Takut lipas bagus kan. Takut tikus, takut kucing. Kan. Geli kucing, gelilah kucing. Bagus. Kan. Bagus. Perangai macam tu bagus. Okey. Jadi maknanya kalau orang perempuan ada macam tu, layaklah baguslah tu. Dia tengok lipas dia menyerit satu rumah. Dia duduk luar, dia sanggup duduk luar. Saya pun tak masuk rumah. Ada lipas. Lipas mana? Tu ada atas almari tu. I sapu almari, tengok ada lipas atas almari. Terkejut I. Lipas tu kan mati. Iyalah mati tapi kita takut. Takut. Bagus. Okey. Jadi maknanya sifat tu sifat yang bagus. Sekian dia maklumkan. Okey. Yakni penakut kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu penakut, maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu. Maka tiada keluar ia daripada rumahnya dan memelihara ia daripada cemburukan akan dia kerana ia takut daripada suaminya. Dan yang keempat, benda yang sunnah. Memilih akan perempuan yang elok mukanya, yakni yang baik rupanya, kerana dengan dialah terpelihara akan daripada ingin kepada perempuan yang lain. Pilih perempuan yang muka yang good looking. Tak payahlah putih sangat. Pilih yang jenis pandang tak jemu tu. Pilih pandang yang tak jemu. Ni tengok muka jemu macam. Pilih yang pandang tak jemu. Tengok sonok je. Hati kita tu membunga je. Okay. Sonok je tu kan. Tengok sonok. Jaga tengah malam pukul 3 pagi tengok muka dia. Sonok lah. Kalau tidur tak tengok muka dia, tak boleh tidur. Jadi dia pun pusing tengok muka isteri dia. Dia tidur pun tidur dalam iman. Okey lah tu. Sekian dimaklumkan. Dia kena cerita macam tu tuan. Dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya, yang tiada mempunyai agama. Dia kata. Jangan kahwin dengan perempuan muka elok tapi agama tak ada. Jangan pilih orang macam ni. Bahaya. Pernah dengar tak? Ada satu komentar daripada seorang artis. Dia kata apa? Isteri saya tak pakai tudung tetapi dia semayang. Dia lebih baik daripada perempuan yang pakai tudung tapi tak semayang. Pula. Ada juga orang jenis macam tu kata. Pernah dengar tak kata-kata tu? Pernah dengar tak? Saya tak sebut siapa-siapa ya. Jangan kaitkan saya dengan siapa-siapa. Saya hanya melontarkan pandangan manusia yang jahil di dalam ilmu agama. So jangan macam tu Semayang-semayanglah. Tak payahlah kaitkan dengan tudung. Sembahyang dengan sembahyang tu kita sedang membina agama. Tudung tu sebahagian daripada agama. Okey. Kemudian, mana ni? Dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya yang tiada mempunyai agama. Dan barang siapa yang menghendaki dengan berkahwin itu menghasilkan sunnah jua atau berkehendak menghasilkan anak atau berkehendak mentadbirkan rumahnya, maka iaitu memadailah ia berkahwin dengan perempuan yang kurang rupanya, yang mempunyai agama, lagi baik perangainya, demikian lagi dikerjakan oleh segala orang yang zahidin. Zahidin ni maksudnya apa? Zuhud. Dan segala orang yang salihin. Macam tu. Dia kata apa? Pilih kalau nak selesaikan hal ehwal tadbir rumah kita, rumah tangga kita nak bagi marvelous, nak bagi hebat, pilih yang kurang pada rupanya tetapi agama yang kuat. Nescaya rumah kita akan menjadi bersih, rumah kita akan menjadi teratur disebabkan dengan perwatakan yang ada pada diri seorang perempuan tersebut. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukurlah Syukur kita dapat. Dan yang kelima, sunnah memilih akan perempuan yang ringan isi. Yang ringan isi kahwin kerana sabda Nabi SAW. Yang itu kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Tolong tanda muka surat 31 saya di bawah sekali. Yang ini kita akan sambung bila? Bila next pertemuan kita? Minggu depan Ustaz. Minggu depan Yang tu
Di Makkah, Ustaz bawa ke kitab ni. di Makkah Al-Mukarramah, insyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu. Ini tambah dekat mana? Dan ketiga tu ke Ustaz? Dan kelima, sunnah. Oh, kelima sunnah. Okey. Ingat kali tu InsyaAllah. Wallahu ta'ala. Ustaz, ikut buku ni dia 4 Ustaz. Keempat. Dan keempat tadi Ustaz buat tadi, yang ketiga tadi yang pilih Yang perempuan tu. ketiga. Ya, okey. Yang keempat. Keempat. Muka surat 85 untuk Baik. buku Ustaz dia punya? umum. Ustaz punya muka surat Ustaz 31. 31. Okey. 31, kita 385. Kita sambung di Makkah Al-Mukarramah, insyaAllah. Masa pukul 8 juga, insyaAllah. Kalau kita sini pukul 8, sana pukul apa Ustaz? Pukul 3 petang. Sana pukul 3 petang. Okey. InsyaAllah Ustaz. Duduk bilik Ustaz bawa lah kitab ni. Bawa kita ni. Okey, ada soalan apa-apa? Yang lain-lain silakan dalam masa 2 minit. Dah, tak ada apa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Barakallahu jami'an. Semua dah faham terbaik semua. Okey, itu saja pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada barakah dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik. Dan mudah-mudahan ada keberkatan di dalam pertemuan kita pada malam-malam yang indah ini, insyaAllah. Jadi kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan seluruh wanita-wanita, ibu-ibu, para isteri yang ada dalam ni agar dijadikan isteri yang solehah, isteri yang mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentaati suaminya. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan para suami yang ada dalam ni para suami yang soleh, para suami yang mentaati Allah, yang mentaati Rasulullah, yang bijak mengendali dan mentadbir rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan berkasih sayang kepada isterinya dan memelihara cintanya kepada isterinya dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kehidupan kami di dunia hingga ke syurga-Mu ya Allah. Rezekikan kami untuk menjadi manusia yang beroleh keridhaan-Mu di dunia hingga ke syurga-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur seadanya pasangan kami itu wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepada-Mu wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, termasuk negara Brunei Darussalam, termasuk negara kawan-kawan kami yang berada bersama dengan kami. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik kepada kami dan mudah-mudahan dianugerahi kepada kami kasih sayang-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu dan menjadi asbab majlis ilmu pada malam ini buat ibu dan ayah kami atau pasangan kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam.